Baik, itu seterusnya kertas 2. Okey, kertas 2. Kertas 2 iaitu 1103 palang 2. Kita ada peruntukan masa yang diberikan untuk calon menjawab ialah 2 jam 30 minit. Di dalamnya ada 9 soalan, ada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C, dan calon dikenaki menjawab di dalam buku jawapan yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Okey. Okey, perkara yang ditaksir dalam kertas 2, ya, iaitu pengetahuan sistem bahasa. Kita ada tata bahasa, kita ada morfologi, sintaksis, kosakata dan juga peribahasa. Manakala kemahiran membaca dan memahami, mengenal pasti maklumat pemahaman bahan, menyatakan maksud rangkai kata, membuat interpretasi, membuat refleksi dan penilaian berdasarkan bahan, membuat hubung kait dan penilaian. Ini perkara yang ditaksir. Seterusnya, soalan 1 kita berkaitan dengan morfologi, soalan 2 sintaksis, soalan 3 penyuntingan, soalan 4 bahasa Melayu standard dan soalan 5 ialah soalan peribahasa. Yang jumlah markah yang disediakan untuk bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa ini ialah 35 markah. Seterusnya ini contoh untuk bahagian A, morfologi. Jadi morfologi ini berkaitan dengan calon dikenaki membina ayat berdasarkan jenis kata atau penggolongan dan pembentukan kata. Jadi contohnya, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan sebagai peribahasa atau nama khas. Jadi calon baca petikan yang kita sediakan, maka dia carilah, ya, di antara 2 kata kerja dan 2 kata adjektif dalam petikan itu. Daripada kata itu, maka dia membina ayat seperti yang diarahkan oleh soalan. Okey. Yang seterusnya ialah sintaksis. Ini berkaitan dengan ayat. Jadi contoh yang kita beri di sini ialah iaitu tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi kemahiran calon ialah dalam menukarkan ayat bersusunan songsang, ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang yang kita gariskan sahaja. Jadi perkara itu calon pada arah tadi, calon akan melihat ayat yang digariskan dan menukarkan ayat tersebut. Itu kerja dia lah. Okey, kemudian seterusnya 3 penyuntingan. Jadi penyuntingan inilah berkaitan dengan pelbagai kesalahan bahasa, iaitu kesalahan seperti kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan frasa, kesalahan ayat, kesalahan istilah kata ataupun istilah. Ya. Jadi di sini kita bagi petikan di bawah, petikan-petikan di bawah mengandungi pelbagai kesalahan bahasa, kenal pasti, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Jadi calon dikehendaki membaca petikan yang kita berikan, teliti dan carilah kesalahan-kesalahan bahasa yang diminta dan betulkan. Ya, jadi dia melihat mana perkataan yang salah, mana kesalahan tadi, maka diberikan jawapan yang betul. Ya, ini juga contoh penyuntingan yang sama tadi. Ya, kemudian kemudian soalan keempat iaitu bahasa Melayu standard, iaitu calon dikehendaki menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung, hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Maka sembah Temenggung, daulat tuanku Shah Alam, Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi, seorang pun tak bertemu. Patik hamba itu pun hairan akan penjurit itu. Maka titah baginda, apatah sebabnya? Maka dapat dicurinya oleh penjurit itu. Jadi calon dikehendaki menukar bahasa klasik ini tadi kepada bahasa Melayu standard. Ya, tanpa mengubah bentuk dan asalnya. Ya. Okey. Kemudian seterusnya ialah soal 5 peribahasa. Maka ini contoh peribahasa ini mungkin dalam bentuk petikan, mungkin dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk cerita dan sebagainya. Ya. Jadi kalau contoh yang kita berikan di sini ialah dalam bentuk dialog. Jadi dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa sahaja kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama makna dengan peribahasa tersebut. Jadi calon dikehendaki membaca
dan mencari peribahasa yang terdapat dalam dialog ini, kemudian berilah peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama makna dengan peribahasa tersebut. Okey. Yang ni soalan bahagian B pemahaman, soalan 6 petikan umum, soalan 7 petikan sastra, soalan 8 novel. Jadi jumlah markah untuk bahagian B ini juga 35 markah. Okey. Jadi soalan 6 petikan umum, baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi ada bahan 1, calon dia kena membaca. Kemudian kita ada bahan 2, calon juga dia kena membaca. Ya. Jadi baca yang bahan 1 dan bacalah bahan 2. Kemudian kita ada soalan berkaitan dengan bahan-bahan tersebut. Contohnya berdasarkan bahan 1 berikan maksud rangkai kata menjadi tarikan. Kedua, merujuk bahan 1 dan bahan 2 kemukakan faktor-faktor Malaysia menjadi destinasi pilihan pelancong kesihatan dari luar negara. Kemudian kesihatan merupakan anugerah Tuhan yang sangat bernilai kepada seseorang. Nyatakan cara-cara untuk memastikan anugerah Tuhan yang sangat bernilai itu dihargai. Sahabat anda sedang menderita penyakit kronik yang mengancam nyawa dan memerlukan rawatan segera. Sebagai sahabat karib, cadangkan tindakan-tindakan yang wajar anda lakukan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh sahabat anda. Jadi di tepinya ada markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah dan 4 markah. Jumlahnya 13 markah. Jadi calon kena merujuk kepada bahan untuk menjawab soalan-soalan ini. Jadi soalan 1 tadi ialah maksud rangkai kata. Kedua ialah faktor-faktor. Ini ialah pemindahan maklumat. Yang ketiga ialah kemahiran berfikir. Soalan keempat ialah penyelesaian masalah. Ya, jadi sama juga dengan soalan 7. Soalan 7 ini bahannya adalah bahan daripada petikan sastra. Jadi calon kena membaca bahan sastra ini. Bahan 1 dia baca. Kemudian seterusnya dia baca juga bahan 2. Kemudian barulah dia menjawab soalan seperti soalan nombor 6 tadi. Jadi nombor 1 tadi ialah kepada maksud rangkai kata. Kemudian yang kedua pemindahan maklumat. Yang ketiga ialah kemahiran berfikir. Keempat ialah penyelesaian masalah. Jadi calon kena menjawab berdasarkan kepada petikan. Jadi kemudian seterusnya soalan nombor 8. Kita ada 8A. 8A. Soalan nombor 8 ini berkaitan dengan novel yang dipelajari di sekolah. Ya, yang dipelajari di sekolah. Jadi berdasarkan zon tu lah. Jadi untuk soalan 8A ini, soalan adalah soalan pemahaman sahaja. Untuk 8A kita menggunakan semua novel, mana-mana novel yang dipelajari di sekolah di seluruh negara. Ya, tidak ada mengikut zon. Jadi kebetulan pada contoh kita ini, contohnya dikuailah novel Bima Sakti Menari, maka calon akan menggunakan petikan ini untuk menjawab. Jadi calon kena faham bahawa jawapan untuk soalan 8A ini hanya terkandung dalam petikan itu. Hanya terkandung dalam petikan itu. Jadi calon jawab, carilah jawapan dalam petikan itu dan jawablah soalan yang dikemukakan. Ya? Nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip Kuala Selangor semakin berkurangan. Jadi calon carilah jawapan dalam petikan itu. Okey, yang seterusnya 8B novel. Yang ni calon kena jawab berdasarkan novel yang mereka pelajari mengikut zon masing-masing. Jadi contohnya ialah berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Jadi ini 6 markah diperuntukkan. Ya. Jadi calon kena menjawab berdasarkan sebab permulaan cerita tersebut menarik perhatian pembaca. Ya. Jadi mereka kena membacalah novel tersebut. Jadi untuk makluman, soalan 6, soalan 7 dan soalan 8 yang paling penting, tidak ada lagi soalan komsas yang ditanyakan. Ya, jadi calon kena faham, tidak ada lagi soalan komsas yang ditanyakan untuk soalan pemahaman ni, soalan 6, 7 dan 8. Dan yang seterusnya ialah bahagian C rumusan. Jadi panduannya, tugasan tidak dinyatakan arahan soalan. Panduan kedua, calon perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat setiap bahan. Panduan 3, calon perlu mengemukakan 8 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Dan akhirnya panduan keempat, seterusnya panduan keempat, rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Dan panduan kelima, kesimpulan perlu berdasarkan tema bahan. Jadi untuk bahagian sini diperuntukkan 30 markah untuk calon. Ya? Itu panduan kita. Kemudian ini contoh dia. Jadi contohnya,
kita akan berikan satu petikan. Jadi petikan ini perkataan tidak lebih daripada 300 patah perkataan. Di dalam ini ada dua fokus ataupun kita katakan kata tugas. Ya, sama ada di langkah-langkah, kesan-kesan, kepentingan-kepentingan, kelebihan-kelebihan. Ya, ada dua fokus di situ, maka calon kena membaca, perlu membaca dan mengesan di manakah fokus itu berada. Ya, ada dua fokus yang sini. Manakala seterusnya bahan grafik ini mungkin boleh jadi ada fokus yang sama berada dalam petikan, ada ataupun fokus yang berlainan. Begitu juga bahan grafik dua. Jadi apabila calon nak menjawab soalan ini, jawapan dia yang 8 isi lengkap tadi mestilah merangkumi bahan petikan dan juga bahan grafik 1 dan bahan grafik 2. Barulah 8 markah itu diberikan untuk 16 markah. Jadi kalau calon hanya dapat petikan sahaja, dia takkan dapatlah markah yang 16 markah yang diperuntukkan itu. Ya. Jadi itulah di kertas 2. 1 dan 2. Baik, Cik Khadir, kalau kita menyentuh tadi berkenaan dengan kertas 2, masa yang diperuntukkan 2 jam 30 minit, ada 9 soalan, bahagian A, B dan juga bahagian C. Saya ada satu persoalan, Cik Khadir. Ya. Kalau kita lihat tadi, dalam kertas 1 dan juga kertas 2, ada pelbagai bahan yang digunakan sebagai bahan rangsangan dan pastinya Cik Khadir boleh terangkan konsep penggunaan pelbagai bahan ini. Okey. Untuk pelbagai bahan ini, sebenarnya dia ada terdiri daripada 3 perkara, iaitu teks tunggal, teks bersambung dan juga teks pelbagai. Kalau tuan-tuan lihat kepada apa yang kita berikan tadi, contohnya yang ini adalah teks. Ini adalah teks bersambung. Ya, ini teks bersambung. Baik. Tetapi kalau kita merujuk kepada yang tadi, contohnya yang saya berikan, contoh yang ini adalah teks tunggal. Baik. Manakala seterusnya, kalau kita rujuk kepada rumusan tadi, dia adalah teks pelbagai. Sebab dia ada petikan, kemudian dia ada bahan grafik ataupun simbol. Itu maksud. Jadi calon apabila ada pelbagai bahan ni, jawapan calon mesti menyentuh ke semua bahan. Seperti yang saya terangkan tadi, kalau calon itu menjawab rumusan ini, dia menggunakan petikan sahaja sebagai jawapan dia, tidak menyentuh bahan grafik 1 dan bahan grafik 2, maka jawapannya, markah yang diperolehnya hanya setakat untuk petikan sahaja. Baik. Tidak ada untuk grafik tadi. Itu konsep kepelbagai bahan. Baik. Terima kasih Syekh Khadir untuk penerangan dan juga penjelasan berkenaan dengan pelbagai bahan yang digunakan sebagai rangsangan untuk kertas 1 dan kertas 2. Kita akan berehat sekali lagi. Calon-calon SPM 2021 terus setia bersama kami. Selepas ini, kita akan ketahui pula tentang kertas 3 bertutur. Semuanya dalam Sukses SPM 2021.